Jangan risau, rezeki tak pernah salah alamat. Assalamualaikum, selamat datang ke channel Syed Judin Sembang. Hari ini kita akan sembang tentang macam mana kita nak buat rayuan untuk ke IPG. Sebab semalam 3 Jun 2020 keputusan permohonan ke UPU dah keluar. Ada yang dapat masuk U, ada dapat masuk matrik, ada dapat masuk IPG dan macam-macam lagi lah. Ternyata lah berbeza dengan zaman saya dulu. Zaman saya dulu result dia tak sama keluar. Ada kita tahu kita dapat U dulu, kita dapat Poli dulu, dapat IPG dulu. Tapi sekarang satu hari kita tahu semua result. Dan ialah rezeki masing-masing. Ada yang mohon IPG tak dapat IPG, dapat U. Ada yang mohon U tak dapat U, dapat bidang-bidang lain lah kan. Ada yang mohon diploma dapat CJ lah, macam-macam lah. Okey. Jadi daripada permohonan-permohonan ini, apa yang saya dapat baca ataupun tengok daripada laman sosial ataupun daripada website pismp.moi, calon-calon mesti respon setuju, terima atau menolak tawaran. Terima tawaran atau tolak tawaran sebelum 10 Jun. Ini adalah sebab untuk pihak IPG tahu ataupun pihak U tahu yang calon-calon ni nak masuk ke tak nak sebenarnya. So kalau calon-calon ni menolak, mungkin peluang tu akan dibuka kepada calon lain lah, calon yang buat rayuan ataupun calon-calon lain yang masih ada peluang. Tapi kalau calon yang menerima, jadi kuota tu mungkin dah cukup, jadi tidak dibuka lagi kepada rayuan. Jadi calon-calon perlu respon cepat, sebab selepas 10 Jun kalau calon tak respon, calon dikira menolak tawaran tersebut. Jadi rugilah kan, sebab bukan semua orang ada peluang macam ni kan. So bila korang ada peluang macam ni, sepatutnya korang gunakan peluang ni sebaik-baiknya. Kadang-kadang ada orang tu nak sangat masuk ke IPG, nak sangat masuk tapi tak dapat. Tapi rezeki tu dapat dekat korang yang tengah menonton ni kan. Tapi korang pula was-was, nak terima ke tak nak, nak terima ke tak nak. Sedangkan ada orang yang nak peluang untuk masuk ke IPG. Jadi nasihat saya ataupun pandangan saya lah, korang terima tawaran tersebut. Sebab sekiranya korang menolak tawaran tersebut, kemungkinan tak akan diterima lagi untuk tawaran-tawaran lain. Jadi rugilah kalau orang dah offer IPG, tolak IPG, kononnya nak masuk U. Sekali U pun tak dapat kan. Yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran, jadi rugi. So terima dulu tawaran itu, sebab ada ramai orang yang menakkan peluang untuk masuk tempat anda tu, untuk masuk ke IPG. Ada juga beberapa calon yang kurang bernasib baik. Untuk ke IPG ni, dia kurang bernasib baik. Permohonan dia tak lulus kan. Dia dah hantar video, dah buat apa yang pihak IPG nak lah, tapi tak ada rezeki, tak diterima. Tapi pihak IPG telah membuat telah membuka satu peluang kedua, iaitu untuk memohon rayuan. Dan saya dah tengok dekat website pismp.moi, korang pun boleh check dekat sana, ada apa-apa update yang terkini, semua dekat sana korang boleh check. So saya dah check dan saya dah print. Ini dia. Okey. PISMP, Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan, Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, so dalam ni adalah keterangan ataupun kenyataan tentang macam mana nak buat rayuan, siapa yang boleh buat rayuan, siapa yang tak boleh buat rayuan. Okey, so jom saya akan bacakan. Okey, korang boleh tengok dekat website, tapi jom kita dengar saya baca. Rayuan kemasukan ke IPG tertakluk kepada keperluan anjuran bidang yang masih ada kekosongan dan memenuhi syarat-syarat berikut. Yang ada kekosongan. Okey. Jadi A. Pemohon yang layak untuk membuat rayuan ke IPG. 1. Pemohon yang telah menjalani saringan UKCG dan menghantar rakaman video pengajaran. Kalau korang dah buat UKCG, kalau korang dah buat video pengajaran yang 8 minit, korang upload dekat YouTube semua tu kan, korang dah buat
dah hantar, dah ikut prosedur yang betul, tapi tak ada rezeki. Mungkinlah ada kriteria, ada benda dalam video korang tu yang tidak menepati kriteria IPG, korang boleh buat rayuan yang kali ini. Poin yang kedua, pemohon yang telah memohon program IPG tetapi tidak mendapat mana-mana tawaran dalam pilihan 1 hingga 12 semasa membuat permohonan dalam UPU online. Kalau korang tak dapat IPG tapi korang dapat U ataupun korang dapat metrik, korang tidak boleh memohon rayuan ini. Melainkan korang tak dapat IPG, korang tak dapat U, ke-12 permohonan tu korang tak dapat, korang layak untuk memohon rayuan ini. Ketiga, pemohon yang telah memohon pilihan 1 hingga 4 bagi program Bahasa Melayu SK, Sejarah SK, Pendidikan Awal Kanak-kanak SK, Bimbingan dan Kaunseling, Matematik SJKC dan tidak mendapat mana-mana tawaran dalam pilihan 1 hingga 12 semasa membuat permohonan dalam UPU online. Untuk kos-kos yang saya sebut tadi, kalau korang buat pemilihan ini, korang tak dapat, maka korang boleh buat rayuan. Sekiranya layak, IPGM boleh menawarkan mana-mana bidang dan aliran sekolah mengikut keperluan KPM seperti berikut. Bahasa Melayu Pendidikan Rendah SJKC SJKT untuk tahap 2. Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah SK, Pendidikan Khas Masalah Penglihatan SK. Sila rujuk syarat bidang pengkhususan di portal upu.moi.gov.my. Hanya pemohon yang mempunyai kelayakan syarat bidang akan dipertimbangkan. Kalau daripada apa yang saya baca tadi, kalau korang memenuhi syarat-syarat ini, korang boleh rujuk pada laman web upu.moi.gov. Korang rujuk pada laman web ni macam mana nak buat rayuan ataupun pastikan syarat-syarat tu korang telah penuhi. Kalau korang tak penuhi, rayuan korang pun takkan diterima. So, kita tengok dia sebenarnya panjang tapi saya print 2 lah. Okey, yang ni pula. Bahagian B. Pemohon yang tidak layak untuk membuat rayuan ke IPG. Yang tadi yang layak, yang ni tak layak. Okey, kita tengok siapa. Pemohon yang gagal dalam saringan UKCG dan gagal dalam penilaian video pengajaran. Tidak boleh memohon. Okey, kedua, pemohon yang tidak menjalani saringan UKCG dan tidak menghantar rakaman video pengajaran. Okey, kalau korang tak hantar video, macam mana pihak IPG nak menilai kan? Macam mana dia nak menilai korang bagus ke, diberi peluang kedua ke kan? Sebab kalau korang tak hantar, so kalau korang hantar, at least dia boleh rujuk balik video tu. Oh, mungkin dia terlepas pandang atau sebagainya. Tapi kalau tak hantar memang tak boleh nak buat rayuan lah. Apa yang nak dirayu kan? Okey, yang ketiga. Pemohon telah mendapat tawaran daripada mana-mana pusat pengajian, universiti, matrikulasi, asasi, politeknik, college community melalui UPU. Okey, kalau korang dah dapat salah satu daripada tu, dah dapat U ataupun poli atau matrik atau asasi atau college community, so korang tak bolehlah memohon untuk IPG ni. Hanya yang mohon IPG dan tak dapat dalam 12 permohonan lain tu, itu sahaja yang boleh. Jadi, dekat bawah ni dia tulis, sila masukkan semakan kelayakan untuk rayuan, nombor kad pengenalan dan angka giliran SPM. Masukkan korang punya lah. Kalau saya punya dah tak valid, dah lebih 15 tahun kot. Kan? Okey, masukkan korang punya, klik hantar. Ini saya dapat daripada laman web pismp.moi. Jadi, kepada calon-calon di luar sana yang tidak dapat, tidak lulus permohonan, tidak layak untuk masuk ke IPG, jangan sedih, jangan risau. Rayuan ni masih ada peluang untuk korang, masih ada peluang. Jangan putus asa. Yang penting buat sebelum 10 Jun. Kena isi. Kalau tak isi, macam mana lah nak dapat peluang kan? So, kalau korang isi, at least ada peluang kedua. Jangan patah semangat.
fikir yang positif. Mungkin ada kelemahan, mungkin tak ada rezeki kat situ. Sebab rezeki tak pernah salah alamat. Mungkin rezeki korang adalah pada sesi rayuan, selepas rayuan. Jadi cuba. Kalau kita tak cuba, mana kita nak tahu kan? Jadi semoga bakal-bakal guru, calon-calon IPG yang di luar sana terus membuat rayuan, menunggu, sambil tu kita doa yang baik-baik kan. Sebab peluang ni hanya datang sekali kan, waktu ni. Sebab selepas ni kalau ditolak, mungkin perjalanan ataupun arah kehidupan kita berbeza. Jadi inilah penentu dia. Kalau kita betul-betul nak belajar, nak jadi cikgu atau sebagainya, buat rayuan. Cuba dulu. Tak cuba mana nak tahu kan. Itu saja tentang sembang kita tentang rayuan IPG. Good luck kepada bakal-bakal guru yang akan membuat rayuan. Yang penting buat. Yang penting buat. Kalau tak buat, macam mana kita nak dapat lulus, masuk kan. Semoga berjaya, insya-Allah. Kita jumpa lagi pada video-video akan datang. Terima kasih kerana menonton. Kepada yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan share video ini. Semoga ada manfaat untuk calon-calon lain yang tidak rezeki. Bila dia tengok, mungkin tersedar sesuatu yang masih ada peluang untuk dia sebenarnya. Okey, like, share dan subscribe. Kita jumpa pada video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.